Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersua kita lagi di channel YouTube Nur Samila Samsudin. Hari ini saya ingin membuat satu ulasan buku berjudul Zimam Tragedi Transisi. Buku ini adalah hasil karya Talha Wasabi dan telah diterbitkan oleh Book Surgeon Enterprise. Sebelum saya memanjangkan ulasan saya ingin mengucapkan tahniah kepada Talha Wasabi kerana telah menerbitkan buku Zimam. Dan terima kasih sebab memberikan sebuah buku sebagai kopi review untuk saya. Zimam bukan sekadar sebuah cerita penyiasatan, tetapi ada sesuatu yang lebih daripada itu. Ia bukan sekadar tentang kematian mangsa, tetapi ia juga tentang kematian bangsa. Dia menceritakan tentang korupsi pemerintahan tertinggi. Dia juga menceritakan tentang dendam di hati. Ia juga tentang anak bangsa yang terleka, tidak berpaksikan agama, sebaliknya hanyut dengan agenda pihak musuh. Dan Zimam juga dengan sinis disentuh bagaimana bangsa Yahudi bukan setakat mengkaji sejarah bangsa mereka sendiri, tetapi mereka turut mengkaji Al-Quran. Kebanyakan daripada kita masa kini yang gagal untuk mengkaji Al-Quran dan sejarah di dalam Al-Quran itu sendiri. Ketika Zimam berada di dalam penjara dan dia bertemu dengan rakan satu sel dia, iaitu seorang tua yang tak dikenali, tetapi tahu keadaan Zimam di luar sana. Bab tersebut memang mengingatkan kita kepada surah Al-Kahfi, perjalanan Nabi Musa dan Khidir, yang mana Musa tidak sabar. Dan teguran itu sebenarnya bukan setakat menegur Zimam, tetapi juga menegur kita sebagai pembaca, yang mana kita sedar bahawa kita sendiri daripada satu perkara kita tak sabar dan kita tak nampak bahawa kesabaran itu merupakan tonggak kejayaan bagi seorang Muslim. Saya tertarik dengan susunan ayat pada muka surat 185, iaitu yang mana orang tua di dalam sel tersebut berkata, menang dengan sabar, mungkin sekarang kelihatan tumbang, kemudiannya menjulang juang. Ayat itu adalah berikmah dan rikmah dia sangat cantik. Dan isi di dalam yang cuba disampaikan juga sangat menarik dan memberi kesan kepada hati orang yang memahami perkataannya. Saya nak sentuh pada bab 13 iaitu ketika Zimam keluar dari penjara dan dia hilang diri dia. Di dalam bab 13 ini adalah bab yang paling banyak mentarbiah pembaca. Seseorang bila hilang diri dia akan hilang juga rasa kehambaan dan rasa mempunyai Tuhan. Dan di dalam bab 13 ditunjukkan bahawa betapa seorang manusia memerlukan kawan. Hafiz ini dikatakan sebagai seorang watak peguam dan juga rakan semasjid Zimam. Dan Hafiz yang banyak tegur Zimam, dan pada perbualan mereka, Zimam juga dalam keadaan dia yang hilang juga menegur Hafiz. Dan di sini kita lihat bahawa betapa pemilihan rakan itu sangat penting. Dan kita hilang, adakah dia juga hilang? Tak. Macam Zimam, Hafiz tak hilang. Hafiz ada dengan dia walaupun mereka berbalah. Tetapi dalam perbalahan itu ada isi yang boleh difikirkan bersama. Bukan setakat Zimam yang memikirkannya, Hafiz juga memikirkannya. Kita sebagai pembaca juga memikirkan perkara tersebut. Di dalam Zimam juga penulis mengenengahkan perkara-perkara yang boleh menjatuhkan seorang manusia, terutamanya seorang lelaki. Pemimpin dunia juga dikatakan boleh jatuh kerana 3 perkara ini. Apakah 3 perkara tersebut? Pangkat, harta dan wanita. Dan saya juga tertarik pada muka surat 212 apabila penulis mengenengahkan tentang apa maksud tarbiyah. Dan bagaimana ujian atau dugaan yang Allah bagi pada seseorang itu merupakan tarbiyah kepada orang tersebut. Tarbiyah itu is to let something to grow. Dan Allah membahasakan dirinya sebagai Rabb, iaitu termasuklah murabbi, sebagai pembimbing. Dan manusia dibimbing dengan ujian. Dan bila manusia diuji, dia sepatutnya semakin
dewasa, semakin matang bila dia berjaya untuk menempuh ujian tersebut. Secara keseluruhannya sebenarnya saya memang tertarik dengan buku ni. Buku ni sebenarnya boleh pergi lebih jauh cuma penggunaan tanda baca dan juga huruf besar. Saya faham bagaimana seorang penulis cuba nak mengekspresikan suara watak yang ketika dia marah, ketika dia menjerit, tetapi sebagai sebuah buku saya rasa suara itu tak perlu kedengaran kuat. Jadi tak perlu menggunakan huruf besar yang di-type berganda-ganda, lepas tu ditambah pula dengan tanda soal yang berganda juga, tanda seru yang berganda juga. Ia sangat tidak kemas dan mengganggu pembacaan juga, sebab saya rasa macam bingit pula telinga saya bila membaca tanda seru yang banyak. Sangat tidak kena untuk sebuah novel dan di dalamnya mempunyai isi yang sangat penting pada saya untuk diketengahkan kepada anak-anak muda kita pada masa ini. Pembuka dan penutup kata ada di antaranya yang diletakkan dengan salah. Terutamanya penutup kata. Dan saya harap penulis buat proofreading lagi sekali dan buat editing juga, sebab saya lihat ada juga dialog-dialog yang saya rasa agak longgar dan tak sesuai, terutamanya bila diucapkan oleh pegawai polis. Sebab saya rasa novel ni sangat bagus sebenarnya. Sangat bagus untuk diketengahkan sebagai satu bahan bacaan umum dan satu bahan bacaan masa kini, yang mana memang anak-anak muda kita banyak yang berada dalam fasa kelalaian. Tetapi kalau boleh, bila saya kata novel ini perlu dimurnikan lagi dari segi penulisannya. Idea, plot, message, tema sangat cantik lah. Lihat dari segi penulisan, tata bahasa, semua tu lah, tentang ejaan semua tu. Dan kemaskan lagi. Dan saya percaya dia boleh jadi satu novel yang orang cari, sebab dia novel mystery thriller dan bacaannya sangat tak membosankan pun. Sangat seronok dibaca dengan ilmu-ilmu di dalamnya. Saya rasa setakat ini dulu ulasan buku untuk judul Zimam Tragedi Transisi. Dan sekiranya anda rasa perkongsian ini sangat menarik, anda boleh tekan butang like atau share, dan jangan lupa subscribe untuk ulasan buku yang seterusnya. Anda boleh tinggalkan komen jika anda juga pernah membaca Zimam dan mempunyai pendapat peribadi anda sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.